Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai yang tinggi. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah Majlis Perhimpunan Malam Munajat yang diadakan malam tadi secara fizikal. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama bagi kali ke-132 dengan kerjasama Kementerian Pembangunan itu diadakan di Masjid Az-Zakirin, Meragang. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, diikuti dengan bacaan Surah Al-Mulk beramai-ramai diteruskan dengan doa munajat. Majlis diserikan dengan tazkirah yang antara lain menyentuh manfaat zikir juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepadanya. Bangunan blok baharu Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurung akan mula beroperasi esok. Petang kemarin diadakan majlis kesyukuran sempena perasmian blok baharu pusat berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Projek pembinaannya termasuk dalam rancangan kemajuan negara RKN ke-11 dengan peruntukan lebih 3 juta ringgit. Bangunan tersebut mula dibina pada 6 Mei 2021 dan siap pada 1 Mei 2023. Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan, kaunter pendaftaran pesakit, perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi iaitu klinik umum dan klinik flu dan perkhidmatan kesihatan ibu dan anak. Projek Borneo Pulau Bersejarah diungkahkan oleh Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PAN Borneo, bagi mempromosikan pensejarahan negara dan budaya warisan khazanah bangsa khususnya negara Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak Malaysia dan Kalimantan Indonesia. Ia juga dihasrat dapat memberi kekan mengenai latar belakang pensejarahan negara ini bukan sahaja kepada masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di rantau ini. Perasmian projek Borneo Pulau Bersejarah berlangsung kemarin di bangunan Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema Sejarah Memperkasa Hubungan Se-Borneo, projek tersebut merupakan salah satu usaha bagi pendokumentasian hasil pengkajian dan penyelidikan bahan-bahan pensejarahan Brunei, Kesultanan Brunei dan sejarah Borneo dalam bentuk kertas kerja, siri-siri ceramah dan pameran yang telah diungkapkan oleh PAN Borneo. Juga hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini dan Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke projek Borneo Pulau Bersejarah yang diadakan sehingga hari ini. Dua ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir dan angin kencang menerima bantuan kewangan daripada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan bertujuan meringankan bebanan yang dihadapi oleh para mangsa bencana selain menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang menghadapi musibah. Jumlah perdagangan pada bulan Februari 2024 meningkat 10.8% dengan nilai 2,405.5 juta ringgit berbanding bulan Januari 2024. Ia disumbangkan oleh nilai ekspor dan import masing-masing sebanyak 1,547.3 juta ringgit dan 858.2 juta ringgit.
Bahan api galian merupakan penyumbang utama nilai ekspor diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama adalah Australia diikuti oleh Republik Rakyat China dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada bulan Februari 2024 bernilai RM858.2 juta. Tiga komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan dan makanan. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Indonesia dengan bahan api galian, makanan dan jentera dan kelengkapan pengangkutan sebagai import komoditi utama. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Februari 2024 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.pn. Hubungan silaturahim diperkukuh melalui sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kemarin, Aftercare Support Association AFSA bersama Pusat Reintegrasi dan Rakan Seliaan mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung di Pusat Reintegrasi Kampung Kiarung. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan persembahan oleh Rakan Seliaan. Majlis bertujuan mengeratkan hubungan akrab dalam kalangan ahli persatuan. Joyful Garden dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan malam tadi menganjurkan Majlis Perjalanan Kebudayaan Berhari Raya. Majlis berlangsung di Joyful Garden, Kampung Subuh. Dalam ucapan Wilson Lim Chi Kiong, pengasas Joyful Garden, antara lain berkata, meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama di negara ini dapat membina pemahaman dan rasa hormat serta kegembiraan dalam sama-sama merayakan semangat persaudaraan. Sementara Haji Awang Muhammad Abduh bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan perjalanan kebudayaan merupakan suatu program untuk memberikan dan mempersembahkan seni budaya kepada komuniti sekolah, jabatan dan orang awam. Majlis diteruskan dengan persembahan kebudayaan daripada kumpulan senandung budaya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti diadakan semasa Jeraiwara Badudun bersama Biskita anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB ke daerah Temburong. Diadakan di Dewan Belalong, Jeraiwara bermatlamat bagi mempromosi produk dan perkhidmatan RTB kepada orang ramai. Hadir Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong. Antara pengisian Jeraiwara, taklimat, galeri pameran dan kuis. Jeraiwara turut disertai oleh Majlis Perundingan Kampung yang memberi peluang untuk mempromosi dan memasarkan produk masing-masing. Manakala Makmal Hospital, Pengiran Isteri Haja Mariam mengendalikan kempen derma darah. Turut hadir Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB. Sebuah filem aksi seram tempatan arahan Akmal Marhain berjudul Al-Imam dilancarkan malam tadi. Al-Imam, malam tayangan Perdana Gala, diterbitkan oleh Marhain Entertainment dengan kerjasama AR Capture Production atas inisiatif pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan disokong oleh Progressive Media. Majlis diadakan di One Cineplex, pusat membeli belah One City. Pelancarannya disempurnakan oleh jurutera Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif AITI. Al-Imam akan mula ditayangkan kepada orang ramai di One Cineplex dan Aman Hill Cineplex bermula pada 1 Mei 2024 dan boleh ditonton menerusi aplikasi Progressive Media dan YouTube. Ia mengisahkan mengenai dua orang imam. Namanya Imam Kash dan Khalif. Diorang ini menghadapi dugaan cabaran di dalam usaha diorang untuk menyelamatkan watak pemuda namanya Alwi. Alwi ini ia mengalami gangguan paranormal lah. Saya berharap semua rakyat Brunei akan memberikan sokongan yang padu pasal filem Al-Imam ini ia akan membawa penyorang a new feel ke dalam
industri Brunei kita ni. Terutama kali dari segi horror itulah. Ia bukan tipikal horror yang selalu tani lihat. Ia adalah sesuatu yang baru. Harapan saya insyaAllah mudahan saja cerita ni memang di acknowledge oleh orang Brunei and diambil ketahui oleh seluruh orang Brunei lah. Mudah-mudahan it reach within what our target punya population. So harap-harap cerita ni boleh famous ataupun lebih diketahui oleh semua lah.